maklumkan kepada anda. Akhirnya tiba di studio Borak Kopitiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Ismail bersama dengan kita, Pak Long. Alhamdulillah, apa khabar? Baik. Assalamualaikum Pak Long. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Long. Silakan Datuk Seri. Datuk Seri. Hai. Alright. Jadi kami nak ucapkan terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan waktu bersama dengan kita dalam kesibukan setiap hari nak update, dan dalam kita tengok bukan saja di kaca TV tu waktu tu je Pak Long nak sibuk-sibuk, tapi sebenarnya sepanjang hari tu. Ya, daripada awal ada meeting, nak bawa kepada sidang media tersebut kan. Banyak decision yang perlu dibuat. Betul. Jadi benda ni 180 darjah berbeza daripada apa tanggapan kita masa tahun 2019. Kita anggap 2020 ni akan menjadi tahun yang lebih ceria, lebih bahagia. Betul. Jadi mungkin Datuk Seri ingin ceritakan sikitlah sebenarnya apa makna tahun 2020 ni bagi Datuk Seri. Wah, sungguh mencabarlah bagi saya. Tahun yang memang tak dijangkakan. Sebelum tahun 2020 saya ketua pembangkang. Betul. Jadi fokus saya macam mana nak menjadi pembangkang yang boleh membawa suara rakyat, kompeten, orang boleh bergantung pada kita. Tiba-tiba masuk dalam kerajaan. Masuk dalam kerajaan hanya seminggu saja lepas saya angkat sumpah, terus COVID-19. Ini adalah satu cabaran yang and then terus kita buat lockdown dan sebagainya selepas itu. Jadi sangat mencabar, bukan saja untuk diri saya, untuk perform, untuk mampu untuk mengatasi perkara-perkara seperti ini bersama dengan rakan-rakan yang lain. Tapi juga mencabar bagi pihak kerajaan juga. Betul. Untuk mengimbangi antara kehidupan dan penghidupan, life and livelihood. Kita nak jaga kesihatan, tapi pada masa yang sama dari segi ekonomi merudum dan sebagainya, kerana kita terpaksa tutup semua aktiviti ekonomi. Kepada kerajaan, kepada rakyat pun satu perubahan. Tahun yang mencabar juga. Secara tiba-tiba. Tidak ada siapa yang sangka tiba-tiba kita terpaksa lockdown. Waktu tu ekonomi kita bukanlah buruk, tetapi selepas kita tutup, kehidupan rakyat teruk, pendapat dari segi kerajaan juga hilang kerja, ramai hilang kerja. Yang gaji harian tak dapat kerja, tak dapat pendapatan. Yang bekerja menjual nasi lemak, gerai dan sebagainya, itu pendapatan harian pun terjejas. Semuanya terpaksa guna. Jadi memang 2020 memang tahun yang tidak disangka-sangka menjadi seperti ini. Sebab 2020 wawasan 2020. Ya, kita duk menunggu. Semua orang fokus daripada dulu. Tiba-tiba jadi macam ni. Jadi dan memang sangat mencabar. Kalau kita tengok Datuk Seri, bila jawatan yang diberikan, tanggungjawab yang diberikan dalam masa yang sangat singkat, akan tetapi kena nak handle satu perkara yang kita belum pernah alami. Betul. Jadi azam Datuk Seri pun pastinya akan berbeza. Tak ada target setiap tahun. Tak ada. Jadi bila dah dapat jawatan ni dan juga bila ada tanggungjawab yang kena buat ni, macam mana 360 darjah terus pusing? Itulah saya katakan, bila saya pegang jawatan Menteri Pertahanan, itu satu perkara yang berbeza daripada semua kementerian saya lepas. Kementerian saya yang lepas semuanya direct pada rakyat. Betul. Di bawah, kalau Kementerian Belia saya dengan golongan belia. Kalau Kementerian Perdagangan saya ada koperasi. Isu harga saya dengan rakyat. Lepas tu Kementerian Pertanian dengan rakyat. Kementerian Pulau Bandar. Tiba-tiba saya dapat Kementerian Pertahanan. Jauh beza. Kerana kita nak jaga perkara yang berbeza ya. Keselamatan negara ni very important. Tiba-tiba COVID. Satu benda yang tak pernah terfikir, dan saya terpaksa dilantik oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, diamanahkan untuk mempengusikan setiap hari mesyuarat yang melibatkan menteri-menteri. Sebagai 3/4 kabinet berada di situ. Dan semua ketua jabatan. Dan seminggu sebelum itu kita berbeza camp. Sini saya pembangkang. Yang sebahagian besar menteri itu juga dalam kerajaan. Sebelum ni kita bergasak dalam parlimen, tiba-tiba saya duduk saya kena chair kursi dan kena chair mesyuarat, dan kita berbincang untuk menyelesaikan masalah, dan saya sebagai pengurusi tak tahu macam mana lah hati mereka terima saya ke tidak. Jadi macam-macam. Jadi memang peringkat awal tu memang itulah yang perasaan saya. Ya, jadi mungkin Datuk Seri boleh share kan rutin harian Datuk Seri kan, sebab setiap hari semenjak bulan 3 ni kan, kita tengok Datuk Seri hari-hari ada sidang media untuk menceritakan mengenai update terkini COVID-19.
Jadi mungkin Datuk Seri boleh ceritakan rutin harian daripada selepas solat subuh, pergi ke sidang media, apa lagi Datuk Seri lakukan? Pagi selepas solat subuh, exercise sikit-sikit lah dekat rumah. Tu kenalah. Lompat-lompat sikit kan. Apa keluar tangan sikit lah. Jadi ada pergerakan. Naik tangga, turun tangga kan. Kemain tali skipping tu. And then baca apa yang nak dibentangkan dalam meeting, minit mesyuarat yang lepas, because kita fokus kepada mesyuarat, because banyak mesyuarat lepas tu, jadi check dulu apa benda yang patut kita bercakap dalam meeting, apa benda, because sebelum tidur saya akan baca WhatsApp daripada netizen. Jadi Datuk Seri baca sampai 1 pagi 2 pagi saya baca, sebab banyak yang dibangkitkan tu saya bawa dalam meeting. Jadi saya mentelaah juga apa yang dibangkitkan. Jadi kalau tak sempat malam, pagi lepas subuh tu kita akan check balik selain daripada meeting, minit dan sebagainya. Jadi check, because banyak benda yang berguna, yang membantu saya sebenarnya. Betul. Jadi saya akan check dulu, sarapan, kemudian terus pergi meeting. Pagi meeting. Setiap pagi pukul 9.30, pukul 10 ada meeting. Yang saya check, selepas itu ada meeting lagi, alternate day, meeting yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya kena bentangkan dalam meeting tu. Laporan meeting saya pagi. Lepas meeting, lebih kurang pukul 1, pukul 12, pukul 1, kena prepare untuk PC. Kena prepare dengan pegawai-pegawai saya. Dan pegawai di PMO pun bantu, di Pejabat Perdana Menteri pun bantu dari segi apa yang nak disebut, nak dilaporkan secara harian. And then baru pergi PC waktu tu pukul 2, tak silap saya. So pukul 2 biasanya 1 hour lah, campur semua sekali. Lepas tu baru saya balik office. Ada benda lain Kementerian Pertahanan pula. Betul. Kadang-kadang Kementerian Pertahanan boleh sampai pukul 7-8 malam lah. That's rutin harian saya lah. Penuh ya tu. Setiap hari. Okey, jadi bila kita tengok dalam rutin harian yang penuh tu, kadang-kadang ada orang tak sempat nak pilih baju. Tapi Datuk Seri, kita tengok secara tiba-tiba dalam banyak-banyak ialah sebab rutin harian ni dibuat hari-hari. Jadi selain daripada numbers, kes-kes terbaru, orang nak tengok Datuk Seri apa lagi dia nak tengok. Dan tiba-tiba baju tukar-tukar tu. Baju tukar-tukar. Jadi ramai juga kita tanyalah dari sudut yang berbeza, dari segi baju, penampilan. Siapa yang menjaga ni Datuk Seri? Okey, sebenarnya dari segi saya mula-mula saya sendiri yang pilih baju lama. Kita lama tak pakai baju. So kita ada je baju-baju batik lengan pendek semua tu kan. Jadi saya fikir hari Sabtu biar santai sikit lah. Satu minggu biar santai sikit. Okey. Jadi saya pilih 1-2 baju yang dulu lama. Dan bila dah trending, jadi menantu saya kata biar dia design baju-baju lain selepas menantu itu. Fashion designer. So menantu Jovian yang design kan lah. So Jovian design kan. Every week dia akan design baju yang baru lah. Baju lengan pendek, batik pendek. Bukan batik lengan panjang. Jadi aura tu kan, bila penampilan kita orang suka, kita bagi sisi lain. Memberikan satu yang beza setiap hari lah. Sebab saya kalau hari biasa saya pakai baju long sleeve yang saya lipat. Betul. Untuk santai, bukan santai. Walaupun perkara yang saya bentangkan tu serius, saya sebagai sebahagian daripada rakyat. Betul. Kalau saya pakai suit semua nampak saya nampak lain, eksklusif, berbeza sangat. Jadi biar sebahagian daripada rakyat. Dan hari Khamis memang baju batik daripada zaman dulu pun, daripada zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri. Waktu tu kita promosi baju batik. Setiap hari Khamis pegawai akan pakai. Jadi saya pakai. Dan hari Sabtu saya kata biar santai sikit. Alright, tapi kalau kita kembali kepada kes COVID-19 yang melanda negara, dah pun mencapai 100,000 kes keseluruhan. Dan setiap hari kalau kita tengok 1,000 ke 2,000 kes yang diumumkan setiap hari. Sosok-sosok tubuh yang kita nak tengok setiap hari di TV adalah Datuk Seri Ismail Sabri, Pak Noh kita kan. Lepas tu ada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga tentunya DG Syam kita yang nak mengumumkan mengenai perkara ini. Jadi selepas mencapai 100,000 kes ini, dan ini memberikan satu stres, tekanan yang tinggi kepada rakyat, kepada kementerian sendiri. Jadi mungkin Datuk Seri boleh ceritakan siapa yang paling tenang sekali sebenarnya menanggani isu ini? Sebenarnya kalau ikutkan betul-betul, semua orang tak boleh tenang. Semua tak boleh tenang. Tapi kita terpaksa tenang. Kalau kita tak tenang, rakyat lagi tak tenang. Jadi tetapi apa yang berlaku hari ini,
sebenarnya dari segi di dalam komuniti itu tidaklah terlalu besar dari segi jumlahnya, ya, tidak terlalu besar di dalam masyarakat dibandingkan dengan tetapi dia dah ada di dalam kumpulan tertentu seperti pekerja asing, pekerja warga asing yang paling besar. Kalau kita tengok di Selangor ni sampai 1,000 lebih satu hari mereka, ya, dulu satu ketika penjara dia panggil tembok, kluster tembok. Kluster tembok merata-rata adalah di kalangan penjara. Dan kumpulan ini telah pun dikawal di segi pergerakan mereka. Kalau dalam penjara memang mereka tak keluar. Dalam kerja asing pun kita tahu dan kita terus buat swab test. Yang kita takut sekarang ni merebak kepada komuniti. Iaitu kita takut. Kalau kita lihat sekarang ni kita dah buat pencegahan ni dengan mewajibkan semua pekerja asing diwajibkan membuat swab test. Ada majikan yang agak liat sikit ni, dan mulai 1 Januari kita akan kenakan tindakan undang-undang kalau majikan liat untuk menghantar pekerja mereka untuk disaring. Takutlah pekerja tu keluar. Itu yang kita takut. Pekerja kita dia kerja macam biasa pergi pasar malam dan sebagainya, akhirnya dia bawa merebak kepada komuniti. Dan so kita lockdown dulu, kita lock di kilang Top Glove misalnya, kita lock. Sekarang ni tapak binaan yang ada kaitan pun kita lock. Jadi kita cuba untuk kurangkan. Saya nak beritahu orang ramai, oleh kerana kita membuat saringan harian ni kepada pekerja asing, pekerja warga asing ni. Semua sekali ada 1.7 juta pekerja asing di semua negara yang mendaftar lah. Dan yang kita 6 negeri, 5 campur dengan wilayah persekutuan Labuan Sabah ni, wilayah persekutuan Labuan ini ada 6 kawasan ni: Selangor, Kuala Lumpur, Labuan, Penang, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Sabah. Ini ada 880,000 pekerja. Just imagine, bila kita buat saringan mesti ada result. Mesti ada keputusan. Bayangkanlah kalau 5% pun keputusannya daripada 880,000. Berapa ribu dah. Jadi kalau kita nak tengok jarak mereka ni pun tak boleh jaga sebab mereka bekerja dalam kuantiti yang ramai. Jadi kebanyakan kes sekarang ini adalah daripada situ. Daripada situ. Jadi sebab itu kalau tiba-tiba 2,000, 3,000, 1,000, 2,000, kalau kita tengok betul-betul, analisa betul-betul, kebanyakannya daripada pekerja asing ni. Dan kita masih menguji ni, setiap hari kita buat swab test. Lepas tu saya kata kalau kita boleh uji, sekarang ni kita dah uji dah 45,000. Kalau 10%, 4,000 lebih. Kalau 5%, 2,000 lebih. Jadi ini yang menyebabkan numbers tu, jumlah tu meningkat setiap hari sebab result dah keluar. Okey. Jadi Datuk Seri, kalau kita tengok mereka yang bertugas sebagai frontliner dan juga Datuk Seri sendiri, Tan Sri Nur Hisham dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, tak terlepas mereka ni semua boleh juga dijangkiti dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi kita pernah difahamkan menteri juga telah pun dikuarantin dan sebagainya. Jadi bagaimana ni bila orang yang paling penting ni terpaksa dikuarantinkan? Jadi itu saya rasa cabaran yang sangat berbeza tu. Betul. Memang. Tapi tidak ada siapa yang boleh dikecualikan. Ada satu daripada undang-undang, satu daripada peraturan yang kita perkenalkan. Apabila kita kata siapa yang bukan saja positif, yang ada kontak rapat dengan orang positif, jadi semua kena kuarantin. Kalau orang lain kena kuarantin 14 hari, kita pun kena kuarantin 14 hari. Jadi ramai waktu itu, sebahagian besar saya rasa, sebab kita ada mesyuarat khas MKN yang dipengungsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, and then Menteri Agama hadir waktu itu, dan dia ada kontak rapat dengan dan dia kena positif. So semua dalam meeting tu kena kuarantin. Jadi saya pun termasuk kena kuarantin. Saya lagi lama. Sebab yang pertama saya balik daripada Sabah. Bila balik daripada Sabah, waktu itu kita dinasihatkan kuarantin di rumah. Jadi saya dah kuarantin dah 7 hari. Lepas tu waktu itu dah lebih dah dekat 14 hari lah. Lepas balik daripada Sabah, lepas tu kena pula sambung lagi dengan, mana 2 kali saya kena kuarantin. Tapi walaupun 2 kali kena kuarantin,
tidak ada pilihan. Betul. Kerana itu adalah peraturan yang dibuat oleh kita. Dan kita kuarantin bukan nak menyusahkan sesiapa, tapi untuk menjaga keselamatan. Betul. Tapi kalau kita tengok, kementerian juga tak lari daripada kecaman. Kan setiap hari ada je netizen, lagi-lagi bila berlaku ada kes positif daripada pihak kementerian sendiri kan. Jadi ada yang mendakwa, netizen juga yang mendakwa yang ada ketidakpatuhan SOP dalam kalangan menteri itu sendiri. Maksudnya kan? Tapi padahal kita tengok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Kanan Keselamatan kita sendiri semua mematuhi SOP. Jadi mungkin nak menjawab kritikan tersebut, nak menghadap dakwaan tersebut, mungkin dari segi kritikan dan juga kecaman daripada kenapa menteri boleh, kenapa kita tak boleh, kenapa menteri boleh keluar. Yalah, ada yang tak faham, ada yang tak faham. Mungkin boleh penerangkan. Ya, dari segi kritikan tu saya rasa kita tak boleh elakkan. Kita tak boleh elakkan. Saya pun cuba buat yang terbaik pun bukan semua orang suka. Betul. Ada yang orang suka, ada orang tak suka. Jadi kritikan tu biasa. Tetapi apa yang berlaku misalnya baru ni, menteri itu rakan dalam kabinet saya pergi ke satu tempat di luar dan dia kedai makan, orang ambil gambar dia waktu dia makan, tak pakai mask. Memang waktu makan tak pakai mask. Macam dia nak makan pakai mask. And then dia masuk dalam satu tempat di depan rumah dia, ada beberapa orang bersama dia di luar dia outdoor, tetapi bukan kawasan yang bersesak. Jadi dia tak pakai mask. Jadi sebab tu ramai yang juga keliru bila tentang pemakaian pelitup muka ni. Saya kata pelitup muka wajib dipakai di kawasan bersesak. Di kawasan tidak bersesak, of course kita galakkan, kita ni hari-hari kena pakai mask lah, kita galakkan. Tapi di kawasan yang tak bersesak adalah sedikit kelonggaran. Waktu kalau tak pakai tidak dikenakan tindakan saman. Jadi menteri itu waktu tu dia tak pakai, tapi dia tidak dalam kawasan sesak. Jadi tapi netizen ada yang attack dia, ada yang sokong dia lah. Berdasarkan gambar saja. Bukan dalam situasi tersebut. Memang terus first impression orang kata. Ya, first impression. Terus dia kecam. Okey, tapi tak apa, kita sejukkan sikit lah. Yes. Datuk Seri, hari ni kan, tadi kita dah cerita pasal benda panas ni kan. Kita nak sejukkan sikit, kita nak main trivia sikit. Datuk Seri. Kita tanya soalan dengan pantas Datuk Seri kena jawab. Okey. Ready? Jadi anggaplah kami ni cucu Datuk Seri. Okey. Okey. Tolonglah. Okey. Tok, ready? Okay. Ready? Kalau durian, Datuk lagi suka musaking atau udang merah? Musaking. Alright, batik ataupun suit? Batik. Waktu paling produktif untuk Datuk Seri? Panjang masa kecuali tidur je lah. Okey, sampai malam. Serangga paling ditakuti? Ulat. Ulat. Ulat apa spesifik tu? Ulat apa ulat pun apa ulat pun tak pergi mancing ni tu? Saya geli ya. Ingat Menteri Pertahanan tak takut apa-apa tu. Nasi lemak atau roti canai? Nasi lemak. Okey. Helikopter ataupun kereta kebal? Helikopter. Helikopter. Dari atas boleh tengok semua. Okeylah. Kita tahu Datuk Seri minat Chelsea. Ya. Jokong Chelsea. Jokong Chelsea. Best striker Chelsea antara Costa, Torres ataupun Drogba ataupun sekarang lah Giroud lah. Okey, tiga-tiga tu semua yang terbaik bagi saya, tapi saya lebih prefer Drogba. Drogba. Masa sama Drogba tu. Tapi itulah sebenarnya dia ada rasa macam panas sikit sebab sekarang sana Chelsea, sini Manchester United. Saya tengah-tengah, saya bukan Juventus. Liverpool lah. Saya ingat Liverpool. Liverpool tu saya macam saya saja support je lah. Okey, Datuk Seri. Kita banyak benda nak tanya dengan Datuk Seri ni. Antaranya adalah rutin penjagaan kesihatan juga kan. Sebab kita tahu untuk bekerja daripada pagi sampai malam adalah satu perkara yang sangat hektik, sangat penat. Jadi mungkin Datuk Seri boleh ceritakan juga antara penjagaan kesihatan. Saya just ambil suplemen je lah. Suplemen tu penting. Suplemen. Ya, sebab ulam ada ulam? Ya, ulam kadang-kadang kita makan. Sayur. Tapi sebab itu ambil suplemen. Sebab walaupun kita mesti makan sayur ke green yang sehari, kadang-kadang ada kita tak makan green. Jadi suplemen itulah yang membantu kita. Because suplemen tu cukup dengan dia punya apa nama? Vitamin tu dah secara basic je dah ada. Dah ada. Kalau multivitamin tu semua ada. Dan saya tambah sikit dengan C. C 1000 mg satu hari. Because tak tidur kurang, tak cukup tidur dan sebagainya, kita kena ada
C lebih. Jadi kalau kita tengok perasaan takut ni Datuk Seri, semua orang yalah Datuk Seri takut pada saya, tapi ini kita tengok mendepani pandemik COVID-19 ni. Kita nak berjumpa dengan hampir semua orang. Kalau orang tu sakit pun kita kena datang jumpa dia. Jadi bagaimana nak menghilangkan rasa takut? Maksudnya apa-apa semua mesti menteri kena pergi dulu supaya meyakinkan rakyat. Kan? Kita kena fikir yang kita kena tanam ke dalam fikiran kita apa yang kita buat ni untuk rakyat, untuk orang ramai. Dan masa yang sama kita serah kepada Allah lah untuk menentukan, menjaga kita. Because kita sentiasa percaya kalau kita jaga orang, Allah akan jaga kita. InsyaAllah. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat daripada setiap hari kan sidang media Datuk Seri, ada ramai yang memanggil Datuk Seri Ismail Sabri adalah Pak Long Mael. Kan? Masa mula-mula dan Datuk Seri melayan benda tu. Dan menerima kan bila orang panggil Pak Long Mael. Ada tak kalau kat luar Datuk Seri orang tak panggil Datuk Seri Pak Long? Ada. Memang sentiasa. Memang sentiasa. Kalau jumpa pun nak ambil gambar ke Pak Long lah. Ni generasi baru walaupun kecil, walaupun budak kecil. Anak-anak budak kecil. Saya terima dengan baik because saya anggap saya sebahagian daripada mereka. Mungkin mereka menganggap sebahagian daripada keluarga lah. Sebab itu panggil Pak Long dan sebagainya. Saya anggap itu satu kemesraan yang sukar dicari. Kalau panggil Datuk dan sebagainya nampak ada border rasmi sikit. Rasmi sikit dan ada border. Kalau tidak, kalau panggil Pak Long ni budak-budak kecil pun datang. Rasa macam betul anak saudara kita, cucu kita kan. Betul. Ya. Okey, tapi itu bukan satu benda yang viral. Betul. Mengenai Datuk Seri Ismail Sabri, ada pasal Pak Long, ada pasal lock barang. Ada orang nak lock barang belakang. Kalau masa sidang media Datuk Seri je, asal ada helmet kat belakang tu, orang terus lock barang tu dekat dalam komen sidang media. Dia bermula daripada nak tolong kemaskan. Datuk Seri, saya nak kemaskan belakang tu. Geram pula saya tengok. Ada lepas tu dia datang hari-hari nak lock dan sebagainya. Alright, kita ada meeting. Kita sediakan meeting untuk Datuk Seri Ismail Sabri. Jom kita saksikan. Tentang baju saya tu pun saya pun tolong sebab dah disamakan dengan kuih. Bulan puasa ni saya faham semua orang fikir pasal kuih. Tu dia antara kek lapis dan juga baju. Kek lapis pun ada. Tengok dia. Macam-macam kek lapis yang keluar. Itu kek pun ada tu. Netizen itu kita apa kreatif ya, kreatif dia orang. Kreatif dia boleh sama. Very kreatif. Kita tak nak terfikir ya. Yes. Talam ubi pun tadi ada. Ada yang kata handsome. Handsome macam mana pun. Baju bapak cahaya Oli. Okey, ini antara komen-komen. Yes, puding roti, susu kurma today. Pelbagai. Okey, dan seterusnya. Ni lah lock barang tu. Ni barang-barang semua Datuk Seri memang sendiri punya rumah lah Datuk Seri. Tukar-tukar. Okey, kebanyakannya hadiah-hadiah koleksi sendiri. So bila dah dapat komen daripada netizen tu, so kita layan. Layan kena tukar. Kita tukar lah. Alright. Jadi okey, itu antara ayat-ayatnya Datuk boleh tepi sikit. Orang nak bagi sisi media, dia suruh Datuk tepi sikit sebab nak tengok belakang tu. Itu yang saya rasa yalah dalam kita ketegasan tu ada. Kalau Datuk Seri baca komen masa live tu, Datuk Seri ke tepi tak? Mungkin tak boleh buat PC lah waktu tu. Jual barang terus lah. Jadi dia locknya. Jadi bila Datuk Seri yalah benda tu tak ada niat pun. Secara tiba-tiba jadi viral. Bagaimana Datuk Seri yalah bila orang dah start nak lock barang dan sebagainya. Jadi saya walaupun baju juga baju bila baju orang suka baju kemudian lepas tu lock barang. Jadi walaupun orang kata Datuk kenapa staff saya tukar mengikut selera netizen dan penonton. Saya kata it's okay. Ya tak apa. Walaupun orang kata itu macam tak serius je. Ini bukan soal tak serius tetapi saya fikir kalau itu boleh menarik minat penonton untuk melihat PC saya, I think kita why not? Because dia PC katakan setengah jam, dia nak lock barang pun the same barang tu ada katakan 7-8 barang, iaitu je tak tukar-tukar dah. Jadi mungkin dalam masa 5 minit dia fokus kepada barang, tapi akhirnya dia fokus juga kepada apa yang saya sampaikan. Yang penting saya nak sampaikan mesej tetapi bagaimana cara nak menarik tu berbagai-bagai cara. Waktu baju dulu dia orang akan tunggu PC saya, itu yang penting. Dia tunggu PC tu untuk tengok baju. Mula-mula tengok baju.
selama mana you nak tengok baju? Akhirnya yang akan tengok apa benda. Sebab akhirnya kalau tengok dalam komen tu, saya biasanya selepas habis saja PC, saya akan tengok apa komen-komen tu. Dalam komen saya, dalam saya punya WhatsApp, dalam punya komen social media. Jadi akhirnya banyak yang selain daripada komen baju, selain daripada komen log, dia akan komen juga apa benda yang berkaitan dengan SOP dan sebagainya. Jadi akhirnya semua orang terlibat dari segi PC yang saya buat. Yelah, dia kena ada sedikit gurauan dekat dalam benda yang formal ni lah kan, supaya orang menarik lagi anak-anak muda sekarang tu kan? Anak muda dia kalau terlalu serius mungkin dia tak berminat macam pergi lecturer lah. Kita pergi kelas nak tengok lecture kan. So bila dengar lecture tu, kalau lecture tu adalah seorang yang sporting dan orang excited nak datang. Orang excited nak kalau dia cakap daripada A sampai Z, kita tidur lah. Kita tengok ada penceramah agama. Dia buat joke semua kan, contoh. Macam Ustaz Azhar Idrus kan. Kalau dia ceramah, saya suka tengok ceramah dia malam-malam, saya tengok dalam Netflix. Ada sesuatu yang boleh kita tonton.